大家平安。 Shalom semuanya. 很快的，我们已经来到12月份。 Sangat cepat kita sudah memasuki bulan Desember. 这表示圣诞节快要到了。 Ini berarti Natal sudah dekat. 你看，我们也开始唱圣诞节的歌。 Dan kita sudah menyanyikan puji-pujian yang bertema Natal. 我们教会不管在哪里，在这个12月份会特别的忙碌。 Dan di gereja ini juga bulan Desember akan sangat-sangat sibuk. 那么在这样繁忙的当中呢，我们每个人都很需要与主保守亲密的关系。 Dan di tengah kesibukan ini kita sangat perlu menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. 为什么呢？ Mengapa? 因为在繁忙的当中，我们很容易压力，很容易失去心里的平安。 Karena di tengah kesibukan kita rentan untuk merasa tertekan dan kehilangan damai sejahtera. 我们知道最近在我们印尼，特别是我们闽南一带也发生了一些的水灾以及土崩事件。 Kita tahu akhir-akhir ini di Indonesia, terutama di Medan, ada bencana banjir dan longsor. 刚才早上我还听到在嘎当索那边还是淹水很严重。 Tadi pagi saya dengar di Katamso sana juga ada banjir. 那在这样的情况当中，我相信很多人的心里都没有平安。 Ketika hal-hal seperti ini terjadi, saya yakin setiap orang tidak ada damai sejahtera di dalam hati mereka. 我们也常常最近1-2年里面都会常常听人家说，生意很难做，经济不景气，对不对？ Belakangan ini, akhir-akhir beberapa tahun ini kita juga sering mendengar orang mengatakan bahwa bisnis akhir-akhir ini susah dan keadaan ekonomi juga tidak baik. 很多的家庭、很多的教会都面临着所谓的入不敷出的经济状态。 Dan banyak keluarga dan gereja juga mengalami krisis ekonomi. 所以我们可以明白，今天有很多人陷入在一个充满焦虑不安的生活。 Maka kita melihat banyak orang-orang di saat ini hidup di dalam tekanan dan kekhawatiran. 那在这样的艰难时刻，每一个人都非常的需要从上帝而来的平安。 Di saat-saat sulit seperti inilah setiap orang sangat membutuhkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. 所以希望呢，透过今天晚上的分享，神的话语能够再一次帮助我们心里有从上帝而来的平安。 Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini kiranya boleh menguatkan kita setiap orang dan mendapatkan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. 让我们先预备心来听神的话。 Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 主啊，在你面前，我们要再次的把自己完全的摆上，求神你自己让我们能够安静我们的心来聆听你的话。 帮助我们在聆听你的话语的时候，能够听到神你自己的声音。求你高莫使用你2位仆人，祷告奉主耶稣的名，阿门。我们今天的经文是路加福音第2章14节。 Ayat Alkitab yang kita kutip hari ini adalah dari kitab Lukas pasal 2 ayat 14. 我们一起来念，1、2、3，在至高之处，荣耀归于神。 在地上平安归于他所喜悦的人，印尼文的请。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 我们知道这节经文是天兵和天使在2000多年前唱的一首短诗。 Ayat ini adalah pujian singkat yang dinyanyikan oleh bala tentara surga dan malaikat lebih dari 2000 tahun yang lalu. 那天的晚上，天使向一群的牧羊人报告有关耶稣基督降生的好消息。 Malam itu para malaikat memberitakan kabar gembira tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. 那向一群的牧羊人报告好消息之后，天使 同天兵就赞美上帝。 Ketika para malaikat dan para bala tentara surgawi memberitakan kabar baik ini, setelah itu mereka memuji Tuhan. 他们唱这首歌，在至高之处，荣耀归于上帝；
在地上平安归于他所喜悦的人。 Mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 如果我们注意这一节的经文呢，这一首短短的诗，我们可以分成两部分。 Jika kita perhatikan ayat ini, yaitu pujian singkat ini bisa dibagi menjadi dua bagian. 在至高之处，荣耀归于上帝，这是上帝的部分。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagian ini merujuk kepada Allah. 这表明耶稣基督的降生是上帝的一个计划，荣耀的作为。 Menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah karya agung dari Allah. 上帝的救恩计划在耶稣基督里面成就。 Karya keselamatan Allah telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. 这是一个非常荣耀的计划，非常荣耀的作为。 Ini adalah karya dan rencana yang sangat-sangat mulia. 因为上帝自己来到这个世界上拯救罪人， Karena Tuhan sendiri telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. 所以天使天兵说，在至高之处，荣耀归于上帝。 Maka para malaikat dalam bala tentara surgawi mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. 在地上平安归于他所喜悦的人，这是有关人的部分。 Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, bagian ini merujuk kepada manusia. 这表示耶稣基督来到这个世界，他要给人类带来真正的平安。 Ini berarti bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini mau membawa damai sejahtera yang sejati bagi umat manusia. 那么耶稣基督所要给我们的平安是怎么样的平安呢？ Seperti apakah damai sejahtera yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita? 在希腊原文，平安是 eirene， Di dalam bahasa Yunani, damai sejahtera adalah eirene. 它可以有三个含义。 Dia ada 3 arti. 第一个含义就是和平， Pengertian yang pertama adalah kedamaian, 第二个是安宁， yang kedua adalah ketenangan, 第三个是和好。 dan yang ketiga adalah pendamaian. 那么耶稣基督来到这个世界上，就是要给我们这三方面的平安。 Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan kita damai sejahtera di dalam 3 aspek ini. 什么是和平？ Apa yang dimaksud dengan perdamaian? 和平是一种状态，就是没有战争，没有冲突， Itu adalah suatu situasi di mana tidak ada perang dan tidak ada konflik. 人与人之间有一个和好的关系， Dan hubungan antar manusia juga harmonis. 国家和国家之间也是有一个和谐的关系。 Dan hubungan antar negara juga damai. 那么这个安宁是讲到我们个人在我们里面的那种平静和安稳。 Dan ketenangan ini merujuk kepada ketenangan dan stabilitas di dalam hati atau batin kita. 那么和好主要是指两方面，就是我们和上帝的关系可以修复。 Pendamaian itu ada 2 aspek, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, 然后也使我们人与人之间的关系破裂的关系可以这个重新和好修复起来。 dan juga memulihkan hubungan kita dengan sesama yang sudah rusak. 这样我们可以明白耶稣基督所要给我们的平安是何等的重要。 Dengan ini kita bisa melihat betapa pentingnya damai sejahtera yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita. 耶稣不只是要使我们与上帝的关系可以修复，可以和好。 Tuhan Yesus bukan hanya mau hubungan kita dengan Tuhan bisa pulih, 耶稣也要我们人与人之间的关系可以和好。 tetapi Yesus juga mau memulihkan hubungan kita dengan sesama manusia. 另外一点很重要的， Dan ada 1 poin lagi yang sangat penting. 耶稣所要给我们的平安，也包括在我们心里面的那种平静和安稳，可以去面对、克服种种的困难。 Kedamaian yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita adalah ketenangan dan semacam stabilitas di dalam hati kita sehingga kita bisa menghadapi segala kesulitan. 阿门。 Amin. 问题是谁才能够得到耶稣的平安呢？ Permasalahannya, siapa yang bisa mendapatkan damai sejahtera dari Yesus Kristus? 刚才经文告诉我们，在地上平安归于他所喜悦的人。
Ayat tadi memberitahukan kita bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 所以，请问谁才能够得到耶稣的平安？ Numpang tanya, siapa yang bisa mendapatkan damai sejahtera dari Yesus? 谁？ Siapa? 谁呢？是他所 Siapa? 喜悦的人呐、 Yaitu manusia yang berkenan kepadanya. 问题是在万人当中，谁是上帝所喜悦的人呢、 Dan permasalahannya, siapa yang dimaksud dengan orang yang berkenan kepadanya? 我们都是罪人，不可能是上帝所喜悦的人。 Kita semua adalah orang berdosa, tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. 所以，如果我们要成为上帝所喜悦的人，我们就是要信靠耶稣基督。 Jika kita ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus percaya kepadanya 接受耶稣的平安， dan menerima damai sejahtera 相 daripadanya. 信耶稣的救赎恩典， Percaya kepada anugerah keselamatannya. 相信了耶稣基督之后， Setelah percaya kepada Yesus 我们 Kristus, 与上帝的关系就和好了。 maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi pulih. 那么，上帝也会帮助我们，使我们可以与人之间的关系也能够和好， Tuhan juga akan memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. 而且很重要的，刚才我都讲了，上帝会给我们的内心有那种平安、平静、安稳。 Dan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan juga akan memberikan semacam ketenangan di dalam batin kita. 让我们能够有勇气、有力量去面对人生种种的困难。 Agar kita mempunyai keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan di dalam hidup kita. 在一个小城镇里面，有一对兄弟，他们的关系本来是很好的， Di suatu kota kecil ada sepasang saudara yang hubungannya sebelumnya sangat baik. 但是因为这个土地分配的问题呢，他们之间有一些的误解。 Tetapi karena masalah pembagian tanah, maka di antara mereka terjadi salah paham. 在他们之间产生了这个争吵， Maka terjadi pertengkaran di antara mereka. 所以他们很多年都没有来往。 Maka mereka saling tidak berbicara dengan satu sama yang lain. 他们的关系破裂了， Dan hubungan mereka hancur. 而且呢，拒绝和对方说话。 Dan mereka menolak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 他们就这样过着这样的日子，几年的时间都是这样。 Maka selama bertahun-tahun kondisi ini terus berlanjut. 其实他们心里很难受， Walaupun di hati mereka, mereka sangat tersiksa. 但是彼此有那种怨恨，有那种不能够接受的情况。 Tetapi di hati masing-masing ada semacam rasa benci dan tidak bisa menerima hal ini. 有一天呢，他的弟弟呢，收到一个朋友的邀请，带他去教会参加聚会。 Suatu hari sang adik menerima suatu ajakan untuk ke gereja dan beribadah di suatu kebaktian. 那他去到教会的时候，他听到牧师的教导他感到非常的受感动。 Dan ketika dia mendengar pengajaran dari pendeta, dia merasa hatinya sangat tersentuh. 那一天刚好牧师正在讲有关饶恕的这样的主题。 Pada hari itu, pendeta kebetulan sedang membahas mengenai pengampunan. 你要饶恕人，像天父饶恕你一样。 Anda harus mengampuni orang sama seperti Allah Bapa telah mengampuni kamu. 哇，这句话呢，这个真理进入了这个弟兄的心，他就反复的去思想。 Kebenaran ini memasuki hatinya dan dia terus memikirkan hal ini. 他开始想到他竟然这么多年怨恨他自己的亲哥哥。 Dia berpikir telah begitu banyak tahun dia memendam dendam terhadap abangnya sendiri. 他的那种怨恨呢，不只是影响到他和哥哥的关系，也影响到他的生活，感到非常的这个痛苦。 Kebencian ini tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, kehidupan sendiri, dan hubungannya juga tidak baik dan membuat dirinya sangat menderita. 因为他每次想到他的哥哥，他就生气， Karena setiap kali dia memikirkan abangnya, dia pasti marah 没有平安。 dan tidak ada damai sejahtera. 更何况，如果在晚上还没有睡觉之前想到他的哥哥，就整个晚上睡不着了。 Apalagi kalau sebelum tidur dia terpikir abangnya, maka dia akan tidak bisa tidur sepanjang malam. 所以呢，他听了这个牧师的讲道之后，他回家
去的时候，他就一直的思想。 Maka setelah mendengar khotbah dari pendeta, dia pulang ke rumah dan berpikir. 很奇妙的，他就主动有这样的意念，他又主动去找他的哥哥，要和他的哥哥修复他们的关系。 Dan sangat ajaibnya, dia setelah mendengar khotbah itu, dia berinisiatif untuk mencari abangnya dan mau memulihkan hubungan mereka. 他终于来到他的哥哥的家叩门。 Dia datang ke rumah abangnya dan mengetuk pintu. 哇，他的哥哥看到他的弟弟来了，他也是感到很惊讶。 Ketika abangnya melihat adiknya datang, dia merasa sangat terkejut. 他的弟弟来向他真诚的道歉， Adiknya datang kepadanya dan meminta maaf kepadanya dengan tulus, 请他的哥哥可以原谅他。 agar abangnya boleh memaafkan dia. 那个时候，他的哥哥他看到他的弟弟这样，他也是很感动就流了眼泪。 Abangnya melihat adiknya demikian, dia merasa sangat tersentuh dan meneteskan air mata. 他们就在那个时候，两个人就抱在一起，在那边大哭一场。 Maka mereka saling berpelukan dan menangis pada saat itu. 他们彼此释放了怀恨对方的那种情怀。 Dan melepaskan semua beban-beban kebencian yang ada di dalam diri mereka. 从那天开始，他们两个兄弟就和好了。 Maka sejak hari itu hubungan antara mereka menjadi pulih. 而且他们也一起去教会， Dan mereka sama-sama pergi ke gereja. 他们两个人的生活也成为许多人的那种吸引力。 Dan kehidupan mereka dapat menjadi suatu daya tarik bagi orang lain. 影响了许多的人也跟着他们去教会，因为看到他们的那种改变。 Dan kesaksian mereka mempengaruhi orang untuk datang ke gereja juga karena menyaksikan perubahan dalam diri mereka. 亲爱的弟兄姐妹，我所讲的这个见证呢，告诉我们什么呢？ Kesaksian yang saya beritahukan ini memberitahukan kita apa? 当一个人开始打开他的心扉的时候， Ketika seseorang mulai membuka hatinya 接受耶稣基督的真理， dan menerima kebenaran Tuhan Yesus 开始相信耶稣基督， dan percaya kepada Tuhan Yesus, 耶稣的平安就进入到他的心里面，充满着他的心。 maka damai sejahtera Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hatinya dan memenuhi hatinya. 让他心里有那种平静，有那种安稳， Dan hatinya akan merasa sangat tenang dan sangat damai. 而且有力量和勇气，主动去和别人和好。 Dan mempunyai kekuatan dan keberanian untuk inisiatif berbaikan dengan orang lain. 这就是耶稣基督所要给我们的平安， Inilah damai sejahtera yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita. 是何等宝贵的平安。 Ini adalah damai sejahtera yang sangat berharga. 有一位姐妹，她是一个相当年轻的家庭主妇。 Ada seorang wanita, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat muda. 她在几年前被诊断患上了这个甲状腺癌。 Beberapa tahun yang lalu dia didiagnosis menderita kanker tiroid. 那这个消息对她来说就好像晴天霹雳一样。 Dan berita itu bagi dia bagaikan petir di siang bolong. 她突然间感到失去了继续活下去的希望。 Tiba-tiba dia merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup. 虽然她的朋友、她的家人不断的鼓励她，给她加油， Walaupun orang-orang rumahnya dan teman-temannya terus menyemangati dia, 但是她仍然感到极度的恐惧和无助。 tetapi dia tetap merasa sangat takut dan tidak berdaya. 特别是在深夜的时候，她感到非常的孤独，非常的害怕。 Terutama di malam hari dia merasa sangat kesepian dan sangat ketakutan. 那在她接受治疗的过程当中呢，有一位基督徒来探访她。 Di masa pengobatannya ada seorang Kristen yang datang menjenguk dia. 然后就跟他分享跟他传福音。 Kemudian mengabarkan Injil kepada dia. 这位基督徒问他：“你是否愿意让耶稣来陪伴你？” Dan bertanya kepada dia, apakah kamu mau agar Tuhan Yesus menemani kamu? 你是否愿意让耶稣基督给你力量？ Apakah Anda mau Tuhan Yesus memberimu kekuatan? 这位姐妹就读一节的经文给他听。 Maka saudari ini membacakan suatu ayat kepada dia. 你们可以放心，在我里面有平安，在世上你们有苦难，但是耶稣基督已经胜了世界。
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 那他听了之后，当然不能够马上就明白。 Pada saat dia mendengarnya, tentu saja dia tidak langsung mengerti. 但是当他听到这位姐妹跟他分享，在耶稣里有平安的时候， Tetapi ketika dia mendengar saudari ini mengatakan di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian, 他的心里就有一种渴望，他很想拥有耶稣的平安。 maka di dalam hatinya timbul keinginan untuk memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. 所以这位基督徒也不断的去跟进，不断的去找他，探访他， Maka orang ini terus mencari dia dan menjenguk dia 然后就开始教导他，开始读圣经， dan mengajari dia untuk membaca Alkitab 然后如何向神祷告。 dan bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan. 那有一次他在祷告的时候，他突然间感到有一种他从来没有感受过的那种平安平静。 Pada suatu saat ketika dia berdoa, dia merasakan suatu kedamaian yang tidak pernah dia rasakan. 而且他好像感受到有一双手非常的感到非常温暖，这双手在抚摸着他。 Dan dia merasakan ada satu tangan yang sangat hangat yang menyentuh dia. 在他的心里面就开始有一种的信念，就是说，不管发生什么事，有耶稣的同在，他就不怕。 Dan di hatinya timbul suatu pikiran bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan takut lagi karena ada Yesus yang menyertai dia. 所以他开始积极的去接受治疗，然后不断的祷告。 Maka dia dengan sangat semangat menerima pengobatan dan terus-menerus berdoa. 不久之后，很奇妙的，他的病得医治了。 Beberapa waktu berlalu dengan sangat ajaibnya penyakitnya sembuh total. 医生告诉他，你的癌细胞已经完全没有了。 Dokter memberitahukan kepada dia, sel kanker Anda sudah tidak ada lagi. 那这位姐妹她知道，她之所以能够得医治，不是单单因为医生能够医治她，而是因为耶稣的恩典帮助她。 Dan saudari ini tahu dia bisa sembuh bukan hanya hasil dari pengobatan medis tetapi juga anugerah dari Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudari, 得到耶稣的平安是何等的重要。 betapa pentingnya kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. 我们的心里面开始有希望， Hati kita akan mempunyai pengharapan, 开始有信心， mempunyai iman. 知道耶稣与我们同在， Kita tahu bahwa Tuhan Yesus terus menyertai kita. 他陪伴着我们去面对所有的问题。 Dia akan bersama-sama kita untuk menghadapi semua permasalahan hidup kita. 还有另外一名，他是一个企业家， Dan ada satu kesaksian lain yaitu dari seorang pengusaha kecil. 几年前呢，他因为市场的那种激烈的竞争，然后加上经济不景气的情况， Beberapa tahun yang lalu karena persaingan yang ketat dan situasi ekonomi yang 所 sulit, 以他的公司也面临了一个非常大的财务压力。 maka perusahaannya mengalami tekanan finansial yang lumayan parah. 所以很多人都在追他的债， Maka banyak orang yang menagih utang kepadanya. 供应商向他催债， Pemasok menagih pembayaran daripadanya. 另一方面，他的客户却拖欠货债。 Di pihak yang lain pelanggannya menunggak pembayaran kepada dia. 所以他每天不管要睡觉或者是醒来的时候，想到的就是欠人家的债。 Maka setiap hari dia tidur bangun tetap kepikiran dia berhutang kepada orang sebegitu banyaknya. 他感到非常的压力，常常失眠。 Dia merasa sangat tertekan dan tidak bisa tidur di malam hari. 他开始怀疑自己的那种能力，好像是撑不下去了。 Dia mulai meragukan kemampuannya dan merasa tidak sanggup bertahan lagi. 但是就是在他面对这样的困难的时候有神的儿女接触到他， Di masa-masa sulit seperti inilah ada seorang anak Tuhan yang pergi mencari dia. 这位神的儿女基督徒告诉他，耶稣能够给你平安。
Dan orang Kristen ini memberitahukan kepada dia, Tuhan Yesus bisa memberikan damai sejahtera kepadamu. 他带领他，告诉他，你要把你一切的重担都卸给上帝。 Dia memberitahukan kepadanya, kamu harus membawa bebanmu ke hadapan Tuhan Yesus. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，把你所要的告诉神。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. 神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 弟兄姐妹，就是透过这样的分享，把神的话、把神的真理告诉这个弟兄。 Maka melalui ayat Alkitab, melalui firman ini, orang Kristen ini memberitahukan saudara ini mengenai kebenaran dari Tuhan Yesus. 他的心里也开始感到有力量起来， Maka hatinya sekali lagi merasakan ada kekuatan. 他开始觉得有盼望， Dia mulai merasakan ada pengharapan. 他就开始和这位基督徒学习信仰。 Maka dia belajar mengenai iman dari orang Kristen ini. 他每天都花时间读圣经，然后向神祷告。 Dia setiap hari meluangkan banyak waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. 他把他的压力、他所面对的问题、困难都交给上帝。 Dia menyerahkan semua tekanan dan ketakutannya kepada Tuhan. 他开始把他的焦点从他的问题转向上帝。 Dia mengubah fokusnya dari masalahnya menjadi fokus kepada Tuhan. 所以他很奇妙的，当他这样做的时候，他发现他的问题越来越少。 Dan ketika dia berbuat demikian, dia menemukan bahwa permasalahannya menjadi semakin sedikit. 他开始感受到上帝如何来帮助他、引导他， Dia merasakan bagaimana Tuhan menolong dia dan membimbing dia. 而且他每次祷告的时候，他的心里感受到那种奇妙的平安，是他以前不认识耶稣之前没有的那种平安。 Dan setiap kali berdoa, dia merasakan ketenangan dan damai sejahtera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. 那随着时间的过去，他的公司的情况也越来越好，有好转了。 Seiring waktu berlalu, maka situasi perusahaannya menjadi membaik. 还有一位老客户突然间打电话找他，要增加一些的订单。 Seorang pelanggan lama menelpon dia dan meningkatkan jumlah pesanannya. 这样就可以一步一步的解决他的经济困难。 Dengan demikian, dia perlahan-lahan bisa mengatasi kesulitan keuangannya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang 这 terkasih, 就是耶稣基督所赐给我们的平安的那种力量和好处。 inilah damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. 现在我想问你们，在你们的心里有没有耶稣的平安？ Sekarang saya mau bertanya kepada Anda semua, apakah di dalam hati kita semua ada damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus? 我不知道现在我们正在面对什么使我们焦虑不安的事情。 Saya tidak tahu sekarang kita sedang mengalami hal apa yang membuat kita khawatir dan tertekan. 但是今天我要告诉你们好消息， Tetapi hari ini saya mau memberitahukan kita semua satu kabar baik. 一起读吧， Mari kita bersama-sama membacanya. 请。 耶稣要赐给你平安。 印尼文， Yesus mau memberimu damai sejahtera. 你相信吗？ Apakah Anda percaya? 当你打开你的心扉的时候， Ketika kita membuka pintu hati kita, 以信心接受耶稣为救主， dengan iman menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, 他的平安就会充满我们的心，我们的生命。 maka damai sejahteranya akan memenuhi hati kita dan kehidupan kita. 我们就会经历耶稣的平安所带来的胜利。 Maka kita akan mengalami kemenangan yang dibawa di dalam damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们一起祷告。亲爱的主，我们再次的感谢你，透过
你的话语再次的提醒我们，耶稣基督的降生给人类带来真平安，使我们不但可以修复与上帝与人之间的关系，让我们心里面也有一种平静和安稳，有力量，乐观的来面对我们生活中所遇到的种种的困难、种种的问题。我们向你感恩，我们每个人都需要耶稣的平安。谢谢你已经把这平安赐给我们，是你所喜悦的人，也就是相信你的人，接受你的人。感谢你，祷告奉耶稣名，阿们。谢谢。